Ya Israel, lagi dia tak nak dengar. So adalah yang guna-gunakan macam gitu. Maksudnya anda tengok, anda boleh cek balik yang tadi saya kata, sendikatanya sangat-sangat mengajak kepada agama. Dijimika. Kan? Yang tua-tua ni kan, yang bakal-bakal jenazah ni semua hafal. Bawa Malay. Saya bukan gila sangat, tapi saya nak contohkan lagi. Supaya kita tak tahu. Kita nyanyi kadang-kadang kita pun tak faham. Baik, hadis yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u salata syai'un wadra'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak membatalkan salat sesuatu pun, akan tetapi cegahlah seberapa yang kamu mampu. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan pada rangkaiannya kelemahan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asyad As-Sajastani, yang tadi kita dah sebut juga. Cuma kata pengarang wa fi sanadihi, pada rangkaian sanadnya, jalinan daripada satu orang pada satu orang tu, perawi-perawinya itu ada kelemahan. Dalam bacaan saya dikatakan bahawa ada seorang perawi yang bernama Abu Sa'id bin Uwaimir Al-Hadrami. Beliau ini didhaifkan oleh majoriti ulama-ulama hadis. Maka itu dikatakan hadis ni hadis yang lemah. Ada mengatakan dia lemah hafalan dan sebagainya. Dalam kitab syarah mengatakan ramai ulama-ulama hadis mengatakan matan hadis ini banyak syawahid. Rawi sanad tak kuat, tapi matannya mempunyai banyak syawahid, bahkan daripada Bukhari dan Muslim, seperti mana hadis sebelumnya yang kita bincang tadi. So hadis ini kita KIV dulu, kita pergi matan hadis ini. Dia balik hadis 247 tadi, 248 maaf. Seperti mana yang diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Kali ini Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqta'u salata syai'un wadra'u mastata'tum. Qata'a, terputus. Itu hadis yang selalu saya bacakan. Iza matal insan, apabila matinya seorang manusia, inqata'a, maka terputuslah, ya tak, segala amalan-amalannya. So la yaqta'u, tidak memutuskan as-salat syai'un, maknanya tidak membatalkan solat seseorang, sekiranya siapa-siapa pun yang melintas di hadapan mereka. Yang Nabi rekomen, wadra'u, maka hendaklah kamu cegah, hendaklah kamu halang orang-orang yang berjalan di hadapan kamu, mastata'tum, seberapa yang kamu mampu. Maksud hadis ini senang kita faham. Kalau siapa-siapa yang solat, walaupun tidak meletakkan sutra, bahasa saya kerana hadis kali ini tidak menyebut sutra, siapa-siapa yang solat, tiba-tiba ada orang nak jalan, hendaklah dia halang dan tolak dan sebagainya. Walaupun orang tadi jalan ke tak jalan, kalau anda ada buat seberapa mampu, dikatakan la yaqta'us solat, solat tadi tidak batal. Ini maksudnya. Jadi walaupun perempuan haid ke, asal lagi keledai ke, anjing hitam ke, siapa pun jalan, Nabi katakan tak batal. Cuma hadis ini tidak kuat, itu je. Tapi maknanya macam sama dengan hadis-hadis sebelum. Ya, ini siapa-siapa yang kalau melakukan solat, tiba-tiba ada orang jalan kat depan dia, maka hilanglah kekhusyukan solatnya. Munajat dengan Allah ni kurang macam gitu. Maka agama suruh kita letakkan sesuatu supaya orang tak jalan. Siapa yang jalan pula, maka dia berdosa besar. Ini pendapat yang agak neutral yang saya pakai, yang kita nak buatkan kesimpulan di sini. Kalau solat berjemaah, saya buat kesimpulan, kalau imam biasanya di depan, jadi imam paling depan, biasanya ada mihrab, atau biasa tak akan ada orang jalan depan imam. Kalau di masjid lah, kalaupun jauh daripada mihrab, tak payah tak sesuatu, memang tak mungkin orang jalan. Jadi maklum, tak payah ada sutra baik imam ataupun makmum. Clear? Tak ada. Imam tak payah tak sutra, makmum kerana orang depan menjadi ini sutra mereka. Close, tak ada masalah. Yang dipertikaikan di sini, bila orang yang masbuk ataupun orang batal wudu, orang keluar, kan? Bila dia jalan di depan orang tadi, apakah batal ataupun tidak? Ulama-ulama berbagi dua. Satu mengatakan tidak batal. Mereka bawa dalil.
yang mana Nabi solat di Rabha, kawasan di Mekah, di Muzdalifah dekat dengan sana. Nabi jadi imam di mana Nabi SAW tidak meletakkan sutra, tak. Dan orang jalan kat depan, Nabi SAW tidak membatalkan solatnya, tak. Maknanya apabila ini orang solat berjemaah tadi maklum, tak ada masalah. Apabila makmum tadi dibalikkan kepada hadis Ibnu Abbas, kalau jalan kat depan itu antara in between saf-saf tadi tidak batal. Tapi ada ulama cakap ini khusus untuk tanah haram dan Masjidil Haram. Dengar betul. Ada ulama cakap kalau di Mekah, di Masjidil Haram khusus, atau ada yang tambah di dalam tanah haram tidak membatalkan. Maknanya kalau anda di Mekah, memang kalau kat Mekah ni kita nak tunggu orang habis solat kan, memang anda tak boleh balik lah. Kira subuh sampai isyak. Memang orang jalan. Ini diperbolehkan khusus. Tapi ada pendapat mengatakan kalau selain dari Masjidil Haram dan luar tanah haram, maka berbalik kepada hukum asal. Kalau siapa-siapa yang jalan di depan orang yang sedang solat, baik imam ataupun makmum, orang tadi berdosa. Adapun solat tadi tetap tidak membatalkan kerana maklum sudah meletakkan sutra. Ini kita dah sebutkan. Adapun kita solat sendiri, yang ini pembahasannya berbeza. Kita tetap mengatakan bila anda solat munfarid ataupun solat fardu, solat fardu ataupun solat sunnah yang munfarid, bila anda solat sendiri, anda terikat dengan sutra. Clear? Anda sangat disuruh meletak sutra. Berbeza solat berjemaah, imam ataupun makmum. Kan? Lebih-lebih lagi pada tempat yang memungkinkan orang berlalu lalang. Kenapa? Jangan sampai orang melanggar sutra, orang buat dosa dan hilang kekhusyukan solat anda. Walaupun sedikit ulama mengatakan kalau tidak letak sutra batal sebagiannya, tapi pendapat yang masyhur tidak membatalkan tetapi menghilangkan kekhusyukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita selesai dalam pembahasan bab ini. Memang ada beberapa hadis-hadis yang boleh kita tambahlah. Antaranya hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Miqdad dia cerita, katanya ma ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila udin. Ud ini pokok ataupun tiang yang kayu. Kata Miqdad, aku belum pernah tengok Nabi melakukan solat menghadap ke satu tiang yang berbentuk pokok. Kalau anda solat di luar, jangan jadikan sutra pokok. Nanti orang berjauh ini sembah pokok. Anda faham? Kan, itu maksudnya. Nabi tak jadikan benda yang hidup ni di depan kat gitu. Wala sajaratin, ataupun pokok yang betul-betul. Kata ini Miqdad, illa ja'alahu an jahibihi. Nabi jadikan di sebelah ini dia, bukan depan. Aimanihi, sebelah kanannya, au aisarihi, ataupun di sebelah kirinya. Maknanya kalau anda nak solat di tempat terbuka, solat seorang lah, ataupun jadi imam misal kata, jangan depan tu pokok, anda kat depan. Tak boleh. Takut fitnah, nanti orang ingat anda punya Tuhan tu pokok pula, kan? So Nabi anda jadikan antara in between. Pokok kat sini, anda kat sini. Jadi orang tak jalan di sini. Tengoklah arah tadi. Orang yang banyak ke sini, anda kat situ. Jadi tidak menghalang. Ini yang dimaksudkan daripada hadis tadi. So kalau kita nak jadikan sutra pun kena jaga baik-baik. Seperti mana saya katakan tadi, benda-benda yang pokok dan sebagainya tadi yang boleh menimbulkan fitnah, jangan kita lakukan sebagai ini sutra kerana boleh menimbulkan fitnah. Tapi dalam masjid maklum semua orang Islam tahu, tak ada masalah. Ini yang di luar. Wallahu a'lam. Baik, kita ada sedikit waktu tapi saya nak jawab dulu soalan